Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. What up guys, Assalamualaikum, and kembali lagi kita dalam malam puaka. Yes, pertama sekali macam yang korang tengok sekarang ni, inilah aku punya working station aku lah. Bersepah sikit lah, minta maaf lah Pertama sekali aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi setia bersama Malam Puaka. Geng-geng puaka sekalian, kita sudah capai 7,000 subscriber guys. Alhamdulillah. Aku tak pernah sangka yang kita akan capai 7,000 ni dalam keadaan yang secepat ni. So aku nak bersyukur, pertama sekali aku nak bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan aku rezeki untuk kenal korang-korang semua, geng-geng puaka yang bagi aku semuanya yang baik-baik, yang bagi aku tanpa korang semua, yang setia memberikan aku pandangan, dorongan, and especially sekali support lah. Support yang aku dapat tu teramat luar biasa, dan itulah yang meneruskan ataupun menaikkan semangat aku untuk meneruskan karya-karya konten-konten seram lah sebagai hiburan Aku tak nak korang semua taksub. Alhamdulillah, segala perkembangan yang aku buat korang terima dengan baik, dan aku pun cuba sedaya upaya untuk terima segala cadangan korang supaya aku boleh menyampaikan kisah seram supaya korang semua terhibur. Malam ni konten dia lain sikit, sebab 7,000 aku lebih kepada nak explain dengan korang perjalanan Zaf channel ni, and especially aku nak jawab 1-2 persoalan yang banyak yang orang tanya. Kenapa Zaf channel ni cara penyampaian dulu berbanding sekarang ni dah tak seberat dulu sangat. Dah ada lawak-lawak sikit kan. Kalau korang perasan lah, kalau korang tengok video aku yang setahun lepas, banyaklah perubahan aku boleh cakap, dan perubahan tu dibuat atas sebab pandangan korang, dan ada juga di atas faktor-faktor yang aku tak boleh elakkan. So malam ni nanti aku akan ceritakan. And sebelum kita mulakan malam puaka, macam biasa aku ingat dengan korang yang kita already available on Spotify podcast. So kepada korang yang mana nak layan sambil jogging, or tak kisahlah kat mana-mana pun, tak nak tengok YouTube macam kat belakang ni, korang boleh pergi kat Spotify, cari sahaja Malam Puaka. Alright guys, so sebelum aku mulakan, aku nak ucap lagi sekali terima kasih kepada geng-geng puaka sekalian. And insyaAllah aku harap korang terhibur macam biasalah dengan konten yang aku nak cuba sampaikan pada malam ni guys. Let's go, Malam Puaka. Alright, so pada malam ni, apa yang aku nak terang dengan korang ataupun apa yang aku cuba nak sampaikan adalah aku nak jawab beberapa persoalan. Di antara korang semua ada yang bertanyakan, Zaf, kenapa sekarang dah banyak joke, dah banyak lawak-lawak, kenapa Zaf dah tak nak cerita macam dulu? Sebab ada antara korang yang suka, ada antara korang yang aku faham tak suka. And aku sebagai pencerita, aku tidak boleh mengharapkan yang semua orang suka. Biasalah adat aku cakap, ada orang akan suka dan ada orang tak akan suka. So aku harap dengan cara aku nak explain ni, korang akan faham lah why. Setahun dah Malam Puaka yang dulunya dikenali sebagai Malam Angker, tetapi aku selama berapa bulan aku tersalah sebut Anchor kan. Sampai kan ada yang cakap, abang, anchor tu sauh kapal bang, abang ni pergi belajar English balik apa semua kan. And aku ambil pandangan tu secara positif, dan aku ubah kepada Malam Puaka supaya lebih mudah, dan mulut aku ni tak adalah tersasul dah sebut anchor kan. So aku nak ucapkan terima kasih juga kepada korang yang tegur dalam bab tu. Setahun yang lepas, Malam Puaka ni aku buat atas dasar aku lebihnya sebenarnya nak berkongsi pengalaman aku sendiri. Aku dah banyak kali ulang lah Kalau korang nak tahu, korang boleh tengok video-video aku yang lepas. Aku ada ceritakan yang dulu aku senang nampak. And seperti mana yang korang tahu, dulu aku tinggal dekat Kajang, okay? Dekat Kajang, dekat area Kajang, Sungai Kantan lah So bila dah macam tu, aku ni memang jenis senang nampak. Aku ni memang jenis yang aku tak ada sixth sense, okay? Dan korang jangan ingat ini adalah satu anugerah ataupun gifted tau. Sebenarnya barulah aku tahu yang orang senang nampak ni, dia kena juga ruqyah. Walaupun daripada kecil pun dia boleh nampak. Itu bukanlah satu anugerah, itu di luar kebiasaan. Adat kita ni sebagai manusia, lumrah kita tidak boleh sebenarnya nak
nampak benda-benda ni tau. Sepatutnya lah. Ataupun ayat yang sebenarnya, yang sebetulnya sepatutnya kita tak boleh nampak benda-benda ni. Tetapi aku ni senang nampak dululah. Tapi Alhamdulillah sekarang dah tak sangat. Aku pun dah tak nak dah. So aku buat konten ni sebenarnya untuk menceritakan pengalaman aku sendiri, macam mana experience dia kalau seseorang tu boleh nampak apa semua kan. Tetapi apabila dah macam tu, bila aku cerita serius, ini masuk pula persoalan kedua. Persoalan kedua yang orang tanya aku, Zaf, kenapa dah ada lawak-lawak sikit kan? Okey. Sebabnya bila aku cerita serius, bila aku cerita tu dalam keadaan yang aku terlalu menghayati cerita aku sendiri ataupun cerita yang orang kirimkan, dia ada beberapa gangguan yang dialami oleh aku sendiri tau. So dia ada beberapa gangguan. Macam yang korang nampak ni, favourite korang. Siapa ni? Kak Ram. Okey, biarkan kita biar Kak Ram kat belakang tu. Alright. So bila aku terlalu into cerita tu, beberapa gangguan telah aku alami. Seperti mana yang korang tahu, gangguan tu makin lama makin teruk. Awal-awalnya tak adalah teruk sangat. Tetapi bila hari yang aku collab dengan Abang Jo si Pelipolara, dekat video tu pun, kalau korang tengok balik, korang boleh perasan yang aku dalam keadaan tak berapa nak selesa sebenarnya tau. Termasuklah Abang Jo pun. Sebab belah dia, kalau korang nak tahu time tu, aku tak nampak muka Abang Jo. Selalunya kalau cara kita orang collab antara YouTuber ni, kita orang tak nampak muka masing-masing. Kita orang just mengharapkan call sahaja tau. So bila kita orang call, aku akan pasang kamera aku dan Abang Jo dekat rumah dia, dia akan pasang kamera dia lah. So kita orang tak akan tahu, Abang Jo tak akan tahu apa yang aku alami dan aku pun tak akan tahu apa yang dia alami tau. Jadi in between break tu, ada satu scene tu yang time lampu aku terpadam. So time tu kamera aku pun daripada rekod terpadam tau. Dan aku bagi tahu Abang Jo, aku cakap kat Abang Jo, bang, saya sebenarnya daripada tadi bang, time abang cerita tu saya tak nak mencelah sebabkan aku rasa tak best kan. Aku cakap kat Abang Jo lah. Dia Abang Jo pun faham lah. Abang Jo kata, oh kenapa tu? So aku terang kat Abang Jo, sebenarnya tadi time abang cerita, lampu belakang saya dah terpadam lah bang kan. So aku cerita kat dia, and dia pun cerita yang sebenarnya pun dia pun beberapa kali perasan macam ada sesuatu yang tengah mendengar antara aku dengan Abang Jo tu borak, macam kita orang ni ada penonton tau dekat sekeliling kita orang kan. Gangguan tu dah makin teruk. So proses untuk mendapatkan video tu pun sampaikan aku difitnah. Ada orang cakap yang aku cuba tangguhkan video tu. Tetapi aku nak bagi tahu, aku tak kisah, aku tak ada terasa hati kat. Aku faham as YouTuber kecil macam aku, ada orang cakap yang aku ni cuba nak dapat subscriber tu kan, trik lah ni. Aku tak kisah pun. Tapi apa yang aku alami sebenarnya adalah beberapa gangguan yang aku alami bersama Abang Jo. Aku dan Abang Jo faham benda tu, dan kita orang tak boleh paksa sebabkan dia melibatkan keluarga. Especially aku ni dah berkahwin, aku ada family aku apa semua kan. So aku terpaksa fikir dah benda tu. Macam dulu bujang tak payah fikir sangat, tetapi bila dah berumah tangga ni, aku dah nak kena fikir dah keselamatan keluarga aku apa semua kan. So since that day, termasuklah, okay aku cut it short termasuklah video yang korang nampak ni. Ini adalah video terbaru aku. Tajuk dia, jap aku dah lupa lah. Okay, gangguan kadam susuk. Cerita ni dikirimkan oleh seorang pengirim, di mana kalau korang nak tahu, rakaman bersama Kak Ram ni dibuat ini adalah waktu tengah hari tau. Sebenarnya rakaman asal yang aku buat bersama Kak Ram, aku cakap dengan Kak Ram, kita rekod 12 malam boleh tak kan? Sebab sini area rumah aku ni kalau siang bising sikit tau. So Kak Ram pun biasalah mulut pokpek dia kan, apa hal ni? Mana boleh anak Kak Ram semua. Zaf ni nak buat pukul 12 buat apa semua. Biasalah pokpek dia kan. So aku berbincang dengan Kak Ram pun setuju. Kak Ram cakap okey lah, kita start pukul 12. Okey, ini pengalaman aku yang betul aku cerita, aku off topic sikit Okey, ini pengalaman yang aku alami. Sewaktu aku nak buat kadam susuk ni, time tu pukul 12 malam. Dan kalau korang perasan, studio yang aku pakai ni, ini adalah studio lama aku. Okey, kalau korang perasan, ini adalah studio di mana studio yang sama time aku buat rakaman bersama Abang Jo si Pelipolara tau. Jadi apabila tengah aku buat rakaman untuk menceritakan email daripada seorang pengirim kadam susuk ni, tiba-tiba kalau korang perasan, dekat sini ada tingkap tau, dekat tepi ni. Sekejap aku tunjuk. Tak tahu korang nampak tak? Korang boleh tengok balik video ni, korang akan perasan yang sini ada langsir. Okey,
So, dua lampu aku letakkan. Aku letakkan dua lampu dekat kiri dan kanan. Satu merah, satu biru kan. So, tepi ni langsir tau. So, time aku tengah cerita, 2-3 kali aku cerita. Biasalah, kita YouTuber kan ada salah apa semua kan, tersasul kan. Aku cerita. Alamak, tak jadi lah. So, aku off. Okay, aku set up balik. Jadi, time tu dah pukul 1 lebih macam tu. Dah 2-3 kali dah take. Aku ambil. Aku asyik tak dapat je tau. Ada satu part je sangkut kan. Kak Ram pun dah semak lah time tu. Kak Ram dah macam, aduh, tak boleh cerita lah apa semua kan. Lepas tu, dekat tingkap ni, time aku nak pasang lampu merah ni, dekat tingkap ni, luar tingkap tu adalah tempat aku punya ni, letak washing machine, nak sidai baju apa semua, kira macam ni lah, dry area lah, washing machine apa semua kan. So memang dah keluar tingkap tu memang aku punya balcony macam tu lah. Dan time aku letak lampu merah tu, tiba-tiba aku terdengar ada suara perempuan tau. Dia bukan nangis, dia bukan apa. Tu klise sangat. Tetapi suara ni, why aku cakap menakutkan sebab time ni bunyi TV ada dekat luar bilik. Time dalam studio ni bunyi TV kat luar kadang-kadang boleh dengar. Tetapi suara perempuan ni betul-betul aku dengar dekat sebelah. Contoh yang ni tingkap kan. Aku tengah nak pasang lampu merah ni, tiba-tiba aku terdengar dia hoi aku. Dia just hai. Suara dia macam tu guys. Suara dia slow je jap. Alah. Sekejap Okay, suara dia slow je. Dia macam hai. Dia just panggil aku macam tu. So aku dah rasa tak sedap. Bilik ni pun ataupun studio ni pun dah memang ada something. Aku budget dah tak ada apa. Tapi bila aku dengar hui macam tu, aku terus alright, tak apalah. Aku akan dengan Kak Ram, dah lah Kak Ram, tak payah kan. So sebab itulah rakaman ni aku sambung pukul 12 tengah hari esoknya. Sebab malam tu dah ada sesuatu yang hoi aku. Dan sejak daripada kejadian kadam susuk ni, sebenarnya ada selepas saja kadam susuk ni aku post, time aku post video ni, sebenarnya aku dekat Lalaport. Kalau korang tahu Lalaport adalah satu shopping mall baru. Dia ambil bekas penjara Pudu punya tapak. Kalau korang tahu kan, bekas penjara Pudu sekarang kan ada shopping mall kan, shopping mall Jepun macam tu, Lalaport. Yang mana korang dah pergi, memang cantik. Tempat tu memang cantik gila. Aku dah pergi 2 kali. So time aku upload video ni, aku bersama kawan aku lagi seorang lah, pergi kat situ, lepak dekat Starbucks. Starbucks dia dekat area luar macam tu tau. So tengah lepak dekat Starbucks tu, aku nak upload video kadam susuk ni. Dah habis rekod semualah, nak upload, nak masuk YouTube kan, nak premiere. So dah pukul 6 lebih, 7 macam tu lah. Dan aku cakap dengan kawan aku, okay, aku nak pergi tandas sekejap. Video pun dah upload. So aku nak tunggu premiere 8.30, nak reply komen korang apa semua kan. So aku pergi tandas. Aku pergi tandas dekat salah satu tandas dekat shopping mall tu, Lalaport tu. Bila aku pergi tandas, tandas dia agak sunyi tau. Lepas tu otak kau time tu aku tak adalah terfikir sangat. Cumanya adalah takut sebab kau tahu, ini bekas penjara Pudu punya tempat kan. So perasaan takut tu ada sikit. Cumanya tak adalah terbawa-bawa. Aku macam okey lah, tak apalah, aku nak buang air kecil je, lepas tu keluar lah. Bila tandas tu, pintu keluar dia macam terhalang sikit tau. Kiranya kau kena daripada tandas tu, kau kena belok macam ni, baru kau keluar tandas lah. Bila sebaik saja aku keluar tandas tu, aku tiba-tiba insting aku tau. Aku ni kadang, sekarang aku dah susah nampak, cumanya aku boleh rasa. Aku still boleh rasa if ada something wrong ni. So daripada tandas tu lagi, aku dah rasa macam something wrong. Aku macam boleh rasa kan, kalau orang pandang kita daripada belakang, kita boleh rasa kan. Kita boleh rasa yang macam ada someone pandang kan. Bila aku pusing, aku just nampak sekilas lalu tau. Dia daripada luar tandas masuk ke dalam tandas. Dia just macam tu je tau. Bila macam tu, aku pun bagi tahu member aku lah. Aku pergi Starbucks balik, aku bagi tahu dia yang, weh, tandas ni tak manis lah. Member aku tanyalah apa hal semua. Aku kata, ada something wrong lah. Aku rasa macam tak sedap lah. So okey lah. Dan aku balik. Ni until now until sekarang ni lagi. Sebab tu lah aku asyik pandang ke belah-belah sana. Sebab dia ada bunyi sikit lah. Sampai ke sekarang ni, ada something yang aku rasa daripada Lalaport tu, daripada shopping mall tu, yang dah datang sini. Macam tu lah, yang dah ikut. Maybe something yang aku nampak dekat tandas tu lah. Sebab tu lah aku dah tak serius sangat dalam buat konten. Aku melawak sikit. And Alhamdulillah benda tu berjaya sebenarnya. Sebab kalau korang tahu dulu kalau aku buat rakaman mesti ada bunyi. Ramai dah komen, Abang Zaf dengar bunyi, Abang Zaf saya nampak something kat belakang Abang Zaf lah, ada kelibat lah apa semua. So bila aku dah masuk kat unsur-unsur lawak apa semua, aku dah tak menghayati sangat cerita tu. Alhamdulillah dia kurang sikit lah benda tu.
Itu satu part, okey. Aku dah jawab dah soalan tu. Aku harap korang boleh terima jawapan aku kenapa aku masuk lawak-lawak sikit, aku tak ada serius sangat. Lagi satu, okey, kepada korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang nak kirimkan dekat Zaf Channel ataupun nak berkongsi bersama geng-geng puaka sekalian dalam malam puaka, korang boleh hantar email macam biasa dekat haidarmuzaffar.tv@gmail.com. Tetapi, okey, ini aku just nak pesan kepada yang nak kirimkan cerita. Pertama sekali aku minta maaf kalau cerita yang korang kirimkan tu belum lagi aku buat dekat malam puaka, sebabkan aku alhamdulillah dapat banyak juga kiriman email daripada geng puaka semua. So aku harap korang boleh bersabar dan aku minta maaf kalau video ataupun kiriman korang tu agak lambat. Bukan aku tak baca, tetapi aku kena ikut turutan. Aku nak korang faham kalau email yang ataupun cerita yang korang kirimkan, bila aku ada bahagian-bahagian aku ubah ataupun aku tak berkongsi kan, aku just apa orang cakap, ikut cara aku pusingkan. Aku nak korang faham sebenarnya itu adalah untuk keselamatan aku dan keselamatan korang juga sebenarnya. Sebab apa aku cakap macam tu bunyi macam menakutkan, tetapi ini adalah satu benda serius. Sebab ada salah satu pengirim yang dia kirimkan aku cerita, terutamanya cerita Quarters Lenggong pula. Quarters Lenggong Perak. Kalau korang yang mana belum tengok, korang boleh tengok. Itu adalah daripada salah satu pengirim. Dan pengirim ni, aku perasan bila dia hantar email dan cerita Lenggong tu, aku ceritakan sebiji tau. Aku tak ada ubah banyak sangat. Tiba-tiba dia esoknya, pengirim yang sama, dia hantar aku email. Dia cakap, Zaf, ni akak nak bagi tahu. Dia perempuan akak nak bagi tahu ni, kan akak ada hantarkan cerita dekat Zaf kan. Akak suka cara Zaf bercerita. Cumanya akak tu cakap, malam tu akak tengok 2-3 kali dia ulang. Dia tengok video yang aku buat pasal kisah yang dia kirim tu. Akak tengok tau cerita Lenggong Perak yang akak kirim kat Zaf tu. Cara Zaf buat best sangat. Akak tengok 2-3 kali kan, sambil tertidur lah. So maksud dia just pasang je YouTube tu, okay, lepas tu dia try nak tidur. So video tu keep on playing lah 2-3 kali kan, maybe untuk teman tidur macam tu kan. Then dia cakap suddenly dia rasa macam pak, ada orang smack lah, ada orang tampar muka dia tau. So dia hantar aku, bersama email tu, dia hantar aku screenshot muka dia tau, bahagian half je. Bibir dia bengkak lah guys. Dia cakap akak pernah hantar cerita yang sama dekat lagi seorang YouTuber, tetapi YouTuber lagi seorang ni, dia cerita tak sedetail Zaf. Ramai dah yang tegur yang bila aku bercerita, aku cerita every single detail. Aku kalau boleh aku tak nak miss lah, sebab orang penat kan kirim video kan. So kalau boleh aku nak cerita tu biar okey, apa yang dia kirim sebutir aku akan berkongsi. Tetapi selepas saja kejadian tu, dia cakap, tapi bila cara Zaf cerita tu, akak boleh rasa Zaf ni ada something dia cakap macam tu wallahualam. Dan sebab itulah akak rasa akak kena tampar. Mulut dia sudah bengkak, bibir dia ni bengkak guys. Jadi itu dah membuatkan aku rasa takut sebenarnya, especially kepada korang semua geng puaka. So aku harap kalau korang semua jangan takut nak hantar cerita dekat Zaf Channel. Cumanya aku harap kalau adalah pengolahan yang aku buat ataupun aku ubah sedikit jalan cerita tu, itu adalah sesuatu yang aku rasa sendiri cerita tu maybe ada aura dia kan. Setiap cerita seram-seram ni kan ada aura kan. Kalau aku rasa cerita tu terlalu berat, aku akan ubah lah. Sebab kadang-kadang bila aku bercerita tu, aku boleh rasa yang okay, there is something yang tak suka aku cerita. Sebab kita cerita pasal dia, one thing yang korang kena faham, dia tahu yang kita sedang berkongsi kisah pasal dia. Dan diorang ni penonton, macam sekarang lah, okay, wallahualam. Tetapi aku yakin ada benda yang tengah tengok dan mendengar aku cerita ni, sebab diorang faham benda ni. Tetapi nawaitu aku satu je lah, selagi kita yakin yang Allah tu ada, selagi kita yakin yang niat kita hanyalah untuk menyampaikan pengajaran. Sebab itulah kalau lagi satu point, kalau korang perasan, berbanding setahun yang lalu, sekarang every cerita aku ada pengajaran. Sebabnya aku fikirkan setiap pengajaran yang aku kasih tu, itu boleh meyakinkan niat aku kenapa aku start buat YouTube ni. Okay, bermaksud aku nak ada manfaat. Aku nak setiap video aku tu ada memberikan input, memberikan pahala, pengajaran, ilmu kan, kepada aku dan juga korang semua. So itu adalah sedikit kenapa malam puaka makin lama makin ke arah lain sedikit.
Cumanya aku harap korang terhibur dengan segala konten yang aku buat bersama Kak Ram. Aku harap korang sukalah, okey. Aku nak minta maaf kalau ada segala kekurangan daripada pihak Zaf Channel dan juga Kak Ram. Aku harap korang suka dan teruskan menyokong Malam Puaka. InsyaAllah aku akan cuba buat yang lagi baik, maybe episod lepas ni kita buat outdoor, siapa tahu kan, wallahualam. Tetapi korang doakan yang supaya aku dan keluarga aku dan korang semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sorry lah bunyi plane, tu tanda dia. Okay lah tu, settle lah tu untuk episod kali ni. So thank you so much, kita sudah capai 7,000 subscriber. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Aku harap kita semua dimurahkan rezeki, dilindungi dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang, guys. Assalamualaikum, thank you so much. Aku sayang korang semua. Stay safe, stay healthy, guys.